Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini dapat kita bersama untuk merenung sejenak dalam sesi ataupun dalam siri muhasabah bersama PPIPS. Pada kali ini ingin saya membicarakan tentang satu konsep yang telah diterima pakai oleh umat Islam sejak daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak penyebaran Islam dari awalnya, iaitu konsep apa yang kita panggil sebagai konsep wahyu. Wahyu dan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita sering kali mengucapkan perkara ataupun istilah wahyu. Wahyu bukanlah satu perkara yang luar daripada perbicaraan harian kita. Kita sering dengar perkataan wahyu atau dalam bahasa Inggeris revelation. Tetapi kali ini cuba kita melihat secara fokus tentang konsep wahyu itu dan peranannya hubungan dengan kehidupan manusia. Saudari, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, secara umumnya boleh kita katakan bahawa konsep wahyu atau revelation ini telah diterima pakai bukan saja dalam agama Islam, tetapi ianya juga telah diterima oleh kalau dalam perbandingan agama dipanggil sebagai agama-agama langit, iaitu agama Islam. Selain daripada Islam ada Yahudi dan Kristian. Ketiga-tiga agama besar dunia ini telah bersepakat untuk menerima bahawa wujudnya satu yang dipanggil sebagai konsep wahyu kepada umat manusia. Baiklah, selain daripada itu sebenarnya konsep ini juga telah diterima pakai oleh agama-agama yang dipanggil sebagai agama budaya, iaitu selain daripada agama langit tadi. Kita lihat agama-agama seperti Buddha, agama Hindu, Sikh dan sebagainya, konsepnya itu mereka terima, iaitu wujudnya penyampaian maklumat daripada satu sumber yang tinggi, satu sumber yang berkuasa, satu sumber yang gaib untuk menyampaikan maklumat kepada manusia. Dan cara penerimaan itu bukanlah dengan cara biasa bagaimana manusia mencari ilmu, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Wujudnya di sana satu unsur gaib yang menghubungkan antara manusia dengan alam yang lebih tinggi, alam lain, alam gaib. Jadi konsep ini secara umumnya telah diterima pakai oleh semua agama-agama di dunia ini. Tetapi perlu kita perhatikan beberapa persoalan yang mungkin kita boleh perbincangkan di sini. Kenapa perlu wujudnya apa yang dipanggil sebagai wahyu? Kenapa? Adakah manusia itu perlu kepada wahyu? Sejauh mana manusia itu perlu kepada wahyu? Kerana mengikut pandangan terutama golongan yang tidak percaya kepada agama ataupun golongan yang merasakan dirinya hebat, pencapaian materialnya, sains dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa manusia mempunyai kekuatan yang paling tinggi, iaitu kekuatan akal. Jadi dengan akal fikiran ini mereka boleh meneroka pelbagai ilmu pengetahuan, dan kekuatan akal itu jauh lebih hebat daripada seluruh alam ini. Jadi akal itu boleh digunakan secara maksimum untuk memperoleh apa saja. Jadi pada pandangan mereka tidak perlu wujudnya ataupun sebenarnya tidak wujud wahyu dalam konteks kehidupan realiti manusia pada pandangan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk itu cuba kita perhatikan dan cuba kita bincangkan perkara ini dalam sudut kehidupan manusia yang sebenarnya. Saudari sekalian, satu perkara bila kita lihat ada pandangan mengatakan bahawa tidak wujudnya apa yang dipanggil sebagai wahyu, yang wujud ialah akal dan kekuatan saintifik, pengalaman dan kajian manusia dan sebagainya. Jadi kita katakan bahawa mereka itu, golongan-golongan seperti ini mengatakan bahawa ilmu itu
boleh dicapai yang paling tinggi hanya oleh akal manusia. Itu pada pandangan mereka. Jadi bila kita katakan tentang konsep ilmu dan kaitannya dengan akal, mungkin kita boleh pisahkan sedikit perbincangan di sini. Kita dalam kehidupan harian kita, apakah sumber ilmu yang kita perolehi? Untuk kita mendapat satu ilmu, pengetahuan, apakah cara-cara untuk kita perolehi? Secara umumnya, pengetahuan dapat dicapai atau diperolehi oleh seorang manusia, yang pertama dengan menggunakan panca inderanya. Maknanya, seorang manusia itu dia menggunakan panca indera untuk mempelajari sesuatu. Jadi panca indera dan deria misalnya, deria kita dari pendengaran, dari penglihatan,